tunjukkan macam mana cara nak marking zone mengikut pemahaman atau mengikut cara saya. So dia marking zone ni sebenarnya ada cara masing-masing lah berdasarkan pemahaman dan juga tengok cikgu tu macam mana. Setengah cikgu dia suka makin pakai horizontal line. Okey, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas malam ini saya akan pergi kepada SNR Intermediate setelah kita dah selesai basic SNR. So malam ni kita teruskan kepada silibus kedua SNR, iaitu Intermediate. Okey. So, sebelum tu macam biasa kita mulakan kelas bagi yang Muslim. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. Okey. Alright, sebelum tu kita ulang kaji dulu macam biasa. Okey. Kita dah cover bab support resistance. Alright. Saya share screen Okey. So kita dah dalam kelas sesi yang lepas kita dah masuk topik support resistance. Okey, kita dah kena pasti apa itu support, apa itu resistance, elemen-elemen yang ada dalam support resistance. So, cara mudah untuk faham kan, support ialah bawah ataupun lantai dan resistance ialah atas ataupun halangan dia. Alright. So, macam mana dia berfungsi kan, macam mana dia ada dua kan, ada yang masa mendatar dan dia masa tengah trending. Okey. So kita dah belajar kan macam mana dia dah breakout, apa kita nak buat. So bila reject, apa kita nak buat. Okey. Dan dalam pelajaran yang lepas juga kita tengok macam mana jika dia tembus, maknanya bila dia breakout ke atas dia akan pergi terus mencari next resistance resistance yang seterusnya. So dia akan jadi bullish. Okey. Dan kalau tembus support dia akan cari support seterusnya, dia akan jadi bearish. Dan macam mana nak kenal bullish dan bearish pun saya dah cerita. Okey, dan kalau dia lantun, alright, dia akan patah balik. Kalau dia lantun dekat support, dia akan patah balik ke resistance. Sama juga kalau dia lantun dekat resistance, dia akan patah balik menjadi support. Alright. Support resistance dia ada dua, satu jenis yang mendatar ataupun market jenis sideways. Yang kedua ialah jenis trending ataupun market tengah membuat trend. Ada trend up ataupun trend down. Alright. Okey, ini semasa sideways, okey, ini semasa trending. Alright, semasa trending pun kita boleh kena pasti level support and resistance di mana dia selalu breakout kan. Kalau tengah uptrend, maknanya candle akan selalu breakout zone resistance. Okey. Breakout zone resistance berkali-kali lah. Manakala market tengah downtrend, dia akan breakout zone support untuk mencari support yang baru. Alright. Okey, ini ialah jenis trending lah. Okey, ini resistance pertama, dia buat support dan dia breakout resistance pertama. Dan dia buat support dan dia terus breakout. Okey. Ini resistance in downtrend. Di mana dia breakout support. Breakout support dan terus breakout support. Alright. Okey. So malam ni kita start dekat sini tadi kan. Cara untuk marking zone. Alright. So malam ni saya akan buka live chart MT4. Okey. Untuk saya tunjukkan macam mana cara nak marking zone mengikut pemahaman atau mengikut cara saya. So dia marking zone ni sebenarnya ada cara masing-masing lah berdasarkan pemahaman dan juga tengok cikgu tu macam mana. Setengah cikgu dia suka makin pakai horizontal line. Alright. Setengah cikgu dia suka pakai zone. Okay. Tapi untuk saya better pakai zone lah. Okay. Saya better pakai zone. So sekarang saya buka kita punya chart. Okay. Live chart. Alright, okay, contoh sekarang ni di pair GU, okay, kita buka pada time frame besar lah untuk kita nampak lebih jelas kan. Alright. Okay, sebelum tu saya tukar dulu warna candle bagi nampak clear sikit. Okay. Alright. Saya tukar kepada biru lah. Sorry. Putih. Full candle saya tukar kepada warna biru. Okey, sekarang kita nampak kan. Alright, sekarang ni cara kita nak marking zone ialah pertamanya kita kena pasti dulu. Okey, dalam pergerakan ataupun dalam wave ni, contoh ni wave kan. So wave ni saya panggil wave lah. Pergerakan lantunan harga ni,
kita kena pasti mana dia zone support dan mana dia zone resistance. Alright. So for example, so kita ambil random je, okay. Bermula pada sini. Alright. So mula pada sini. Okay. Okay, kita ambil dalam tempoh ni. Alright. So dalam tempoh ni kita nak markingkan dia. Mana satu zone support dan mana satu zone resistance. Okay, macam yang kita belajar, kita tahu resistance ialah zone atas dan support ialah zone di bawah kan. Alright. So kita mula pada sini. Okay, saya besarkan. Alright. Okay, mana? Okay, sini kan. Okay. So, dia price bermula daripada bawah kan. Okay, bermula daripada bawah dia buat sedikit kenaikan. Alright. Daripada bawah dari atas, betul. Okay, so sini dia buat satu zone yang dipanggil zone resistance. Okay, so cara kita nak marking ialah okay, mengikut cara saya, mengikut pemahaman saya dalam kelas, pada kelas saya akan marking macam ni. Okay, tengok betul-betul Alright, so saya akan ambil shape dan saya akan ambil rectangle. Alright, rectangle bermaksud dia akan jadi petak macam ni lah. So saya marking menggunakan zone. Okay, saya tak marking menggunakan horizontal line macam ni. Sebab apa? Nanti kita akan nampak. Nanti saya akan cerita kenapa saya pakai rectangle dan saya tak pakai zone. Okay. Right. So cara saya ialah okay, jadi dulu. Alright. So nampak sini kenaikan. Pada bawah dia mencari harga yang lebih tinggi dan sini berlakunya candle rejection. Alright. So untuk nak pastikan zone tu dah zone resistance ataupun zone support, kita pasti pertama kita tengok ada candle rejection. Okay. Candle rejection bermaksud dia bagi shadow ke atas dan body dia ke bawah kan. Dia bagi macam dia cuba nak naik tapi tak berjaya untuk melepas dan dia terus turun ke bawah. Okay. Dan zone ini kita panggil sebagai zone resistance. So cara nak marking ialah kita insert dan ambil shape rectangle. Okay. Kita marking kat sini. Okay, kita marking. Dan cara saya ambil daripada, kita tengok betul-betul daripada hujung shadow kepada body. Itu cara saya marking. Okay, saya ambil ujung shadow ke body, satu candle saja. Kita ambil candle yang tertinggi. Candle yang paling tinggi masa kita nak zone tu lah. Okay, kita cuba lagi sekali tengok. Alright, sekarang ni market tengah uptrend. Alright, uptrend dan sampai satu tahap dia patah balik, dia reverse kan. Bermaksud kat sini adanya satu zone dia panggil zone resistance. Okay, cara nak marking ialah alright, kita ambil shape dan kita klik rectangle. Okay, dan kita tarik daripada hujung shadow ke body pada candle yang tertinggi. Okay, yang tertinggi pada dia buat zone tu lah. Yang candle ni kan yang kita kena pasti sebagai candle ni. Okay. Candle ni. Okay. So bila candle ni muncul, dia patah balik ke bawah. Kita buat satu zone dan kita tarik daripada hujung shadow ke body yang kita apply candle ni saja, sebatang candle saja Okay. Dan ini kita panggil zone resistance. Okay, zone resistance. Alright. Okay. Saya boleh. Sorry. Okay. Alright. Ini kita zone resistance. Okay. Kita tarik dia memanjang ke kanan lah kan. Sebab kita nak tengok price action selepas itu. Selepas zone resistance tu apa berlaku. Okay. So, kita dah ada satu zone, kita panggil zone resistance. Alright. Dan sampai sini price turun ke bawah kan. So, kita tengok pula mana candle yang paling bawah dan dia buat candle rejection. Okay. Tengok price kat sini turun bawah. Okay. Dan harga candle yang pernah naik ialah candle ini kan. Dan berlakunya rejection. Okay. Sini berlakunya rejection. So, ini kita tanda sebagai zone support. Alright. Okay.
Sorry. Okey, ini ialah zone support kita. Dan warna apa? Warna biru Tak nak bagi tukar kan. Okey, ini ialah zone support. Okey. So kita tarik je ke kanan. Tarik je, tak kisah. Nak tahu dia test ke tak test. Okey, ini adalah zone support. Alright. So sekarang kalau shadow sorry? Kalau shadow panjang pun tarik sama juga Yes. ikut shadow lah. Kalau panjang pun panjang. Panjang mana shadow pun kita akan tarik daripada shadow ke body. Satu candle saja kita apply Betul kan? Di sini kan. Latih Omar. Okey. Satu candle ni kan. Sekarang kita kena pasti sebagai candle ni. Betul. Set. Ini kan. So apa yang kita buat ialah kita tarik pada candle itu saja. Alright, tarik pada candle ni saja. Jangan applykan candle yang kedua ni. Sebab kadang-kadang ada gap. Macam case ni tak ada gap. Kadang-kadang dia berlakunya gap. Maksud candle ni close kat sini dan candle baru buka kat atas ni. Kan? So antara body dengan body ni ada gap. So takkan kita tarik daripada shadow ke body candle sebelah kan. So tak nak. Saya nak daripada body ke shadow satu candle saja. Candle yang buat reaction. Candle yang last kali buat reaction. Okay. Bermakna ini zone resistance. Ini ialah zone support. Kan? Alright. So kita dah ada satu zone resistance. Satu zone support di sini. Okay. Dan kita tengok. Alright. Kita tengok. Lepas tu dia ada reaction tak? Dia bergerak sekali benda ni. Okay. Alright. Dan kita tengok ada tak reaction dia? Okay, ada. Okay, dia buat kenaikan dan kat sini dia breakout kan. So dia break zone support ni yang dia buat ialah terus naik lah. Sebab dia break. So ini kalau kat sini kita panggil berlakunya uptrend. Kan? Ini teknik trend line pula. Tapi tak apalah, saya combinekan sikit lah. Untuk nak make sure dia uptrend. Apa maksud uptrend? Bermaksud dia dah break. Dia dah break zone resistance. Tetapi dia tak break zone support. Ini kita panggil dia sebagai uptrend lah. Uptrend dia terus naik atas kan. Dia buat zone baru kat sini. Okay, ini pun zone support yang baru. Okay. Dan dia break lagi kan. So dia akan terus break zone support. Ini kita panggil dia sebagai uptrend lah. Alright. Okay. Kan, dia naik atas. Dia break zone support. Dia buat rejection kat sini. Rejection kat sini kan. Dia reject sekejap. Dia naik, dia terus break lagi. Dan dia terus break lagi. Dia buat satu lagi zone kat atas ni. Kan. Zone ni pun dia akan buat satu lagi zone kat atas ni kan. Rejection dia buat zone sini. Sorry. Alright. Okay. Kan. So saya kat sini cuma nak tunjukkan macam mana saya markingkan zone resistance dan zone support. Okay, kenapa saya pakai zone? Saya tak pakai just horizontal line kan. Okay, contoh. Jadi balik. Saya tunjukkan macam mana kenapa saya pakai. Okay. Saya tak pakai horizontal line. Okay, horizontal line ni sebenarnya dia membuatkan orang jadi confused. Okay, contoh kita pakai sini, kat sini kita letak satu horizontal line. Ambil di harga body kan. Alright. So bila price berada kat sini, nampak tak? Kenapa tak? Candle ni candle rejection. Ni candle rejection sebenarnya. Okay. So bila berlakunya candle rejection, apa student akan buat? Oh, ni reject lah cikgu. Kan? Dia reject lah. Apa rejection? Kita dah belajar. Malam semalam kita dah belajar. Reject bermaksud shadow bagi atas dan body ke bawah. Okay. So ini candle rejection lah cikgu. So bila candle reject, dia orang anggap uptrend akan berubah kepada downtrend. Betul? Sebab ini candle ni belum keluar lagi. Okay. Candle sekarang harga baru berada di sini. Okay. Ini yang sebelah kanan ni belum keluar. Alright. So belum keluar. Bila sini kita buat satu zone. Kita tandakan dengan horizontal line. So price buat bawah. Kita tanda lagi horizontal line kat sini sebagai line untuk support. Ini line resistance, ini line support kan. Okay, saya marking Ini kita belajar marking pun tak apa.
faham betul-betul resistant. Alright. Dan pada bunyi tu ada yang ni ke? Ada offline ke? Alright. Resistance support. Okey, bila kita buat dua garisan, sekadar garisan horizontal line, kita akan confuse di sini. Okey, macam saya cakap sebelah kanan ni belum keluar lagi. Okey, candle tengah bergerak kan. Sekarang kita tengah berada di candle yang ini. Okey. So bila candle ke sini, nampak tak? Dia berlakunya rejection. So student akan beranggapan bahawa ini akan sell. Sebabnya berlakunya rejection. Okey, rupa-rupanya okey, dia masih lagi berada di dalam zone. Right, rupanya dia ke atas. So mana-mana yang sell kat sini memang almarhum lah kan. Okey, sebab tu bila saya markingkan menggunakan zone daripada shadow ke body. Okey. Dia nampak tak? Nampak tak? Sebenarnya dia reject dan dia masuk balik dalam zone kan. Dan dia main dalam zone dulu sebab ni candle daily, bermaksud kalau kita buka kepada H4 ataupun H1. Okey, H4 dulu right. Okey, mana dia? Okey. H4 tengok. Alright. So dia reject dan dia masuk balik. Waalaikumsalam. Allah. Siapa? Ted Atik. Alright. So dia bermain di dalam zone dulu sebelum dia terus breakout ke atas. Alright. So faham kan kenapa saya menggunakan zone. Saya tak menggunakan horizontal line. Saya tak pakai line. Sebab price biasanya dia akan main dalam zone dulu sebelum dia rejection ataupun dia breakout. Okay. Alright. Boleh Okay, itu just untuk nak menandakan dia punya zone. Okay, kita ke slide yang kedua lah untuk malam ni. Alright. Okay. Okay, kita dah tahu, bila kita dah tahu cara nak marking zone, right? Ini slide untuk intermediate Yang malas-malas tu slide untuk basic. Ini slide untuk intermediate lah, alright. Saya sambung sikit, okay. Boleh pergi lagi Boleh faham tak? Yang tadi cara nak marking zone kan. Okay, senang. Kita nak marking zone, kita kena pasti mana candle yang tertinggi dan mana candle yang terendah. Dan kita marking zone tu kita ambil daripada hujung shadow ke body, just kita buat shape rectangle, kita terus tarik ke kanan untuk kita tengok lepas tu macam mana price tu berinteraksi dengan zone tu. Okey. Sekejap ada panggilan masuk. Alright. Okey. Lepas tu bila kita dah tahu macam mana kita nak marking zone apa semua kan. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada cara kita nak entry. Kan? Ini yang penting sebenarnya sebab apa-apa kita belajar pun kita akan nak tahu macam mana kita nak masuk market kan. Dekat mana kita nak sell, dekat mana kita nak masuk buy kan. Itu yang penting. Okay, so dalam teknik support resistance ni kita boleh masuk market semasa market tengah sideways atau market tengah trending. Dua-dua market tengah buat apa pun sebenarnya menggunakan teknik support resistance ni kita boleh curi-curi pick ataupun kita boleh masuk market kan. Sebab tu saya cakap daripada awal lagi, teknik support resistance ni memang sangat-sangat penting. Teknik basic yang kita boleh buat profit. Okay. Tanpa menggunakan tambah indikator pun sebenarnya kita boleh dapat mengagak pergerakan market lah. Di mana kita tengok ada reaction ataupun ada breakout. Alright. So untuk market tengah sideways, okay, ni contoh. Nampak tak slide ni? Tak nampak tu. Tak nampak? Ada. Dia ada dekat graf. Okay. Okay. Alright, thank you. Okay, inilah slide untuk intermediate ni kelas lah. Okay. Sebelum tu kita tengok kelas untuk basic. Alright, so market, semasa market tengah sideways kan, macam mana kita nak masuk market? Kan? Saya rasa ini general lah, ramai orang tahu. Kan, bila harga berada di zone resistance, kita masuk sell lah. Okay, bila harga berada di zone support, kita masuk buy. Tapi adakah macam kita buat horizontal line,
kita dapat detect tak dia punya rejection. Okay. Contoh macam dalam gambar ni nampak clear lah kan, dia reject kan. Tapi kalau kita pakai zone lagi sebenarnya kita lebih nampak macam mana can dia tu reject zone. Semasa dia bermain dalam zone, so maksudnya masa tu belum ada entry. Bila dia keluar daripada zone, dia buat rejection, kat situlah kita masuk entry kita punya market. Okay. Alright, ini cara-cara entry semasa market tengah sideways Sideways maksud dia bergerak pada satu range harga yang sama. So pada masa tu kita buat satu garisan ataupun satu zone support dan satu zone resistance. Okay, price akan bergerak dia tengah melantun dalam zone yang horizontal lah. Okay, zone yang straight kan, dia tak ada naik ataupun menurun. Alright. So cara kita nak entry, okay, memang agak direct kat sini. Bila masa price berada di area support, okay, dan kita masuk entry, buy kan. Biasa kita dengar buy di akar. Buy di akar, sell di pucuk kan. Terbaik. So ini ialah akar. So macam mana kita nak kena pasti ini dah boleh buy ke belum. Okay. So biasanya dekat zone resistance, as well as zone support, dia akan buat rejection lah. Okay, rejection. Dia bagi shadow je kan. Shadow dia sentuh zone dan body dia close di atas zone kita. Atas area support kita. Okay, kat sini tanda yang jelas untuk kita masuk entry buy. Dia tak ada tanda-tanda untuk breakout ke bawah. Okay. Dia daripada atas, dia touch the zone dan dia body dia close di atas daripada kita punya zone support dan kita boleh masuk buy lah. Alright, kita masuk buy. Dan dia apa price akan buat ialah dia terus mencari resistance. Ingat bila dia reject buy, dia reject support, dia ke atas mencari resistance. Okay. Itu ialah basic. So dia akan melantun. Alright, so kita buy kat sini, TP kita ialah di area resistance lah, di area pucuk. Kita tengok kalau sebelum tu dah ada zone, so kita punya TP ialah di zone resistance. Kalau sebelum tu belum ada zone, okay, kita akan pantau pergerakan dan kita tengok berlaku ke candle rejection untuk dia turun ke bawah. Okay, kalau berlakunya candle rejection, ini ialah zone resistance dan kita boleh TP. Kita punya entry buy tadi dah boleh TP kan, take profit. Okay, sebab apa? Sebab dah berlakunya rejection. Dia akan melantun balik ke bawah. So kalau kita masih lagi hold, bermaksud contoh kita buy kat sini kan, sampai sini kita masih hold, kita belum close. Okay, kita boleh juga tak nak close tapi kita buat SL positif. Maknanya kita buat SL tu di atas daripada harga kita buy. Dia panggil break even, BE kan. Tengah cikgu pakai BE. Okay, kita set BE. So BE tu bermaksud break even lah, ataupun kita punya SL kita tu di atas level entry buy tadi. So in case kalau price buat rejection, dia masih lagi, kita masih lagi profit lah. Okay. Tapi kalau cara saya bila berlakunya rejection, kalau nampak clear rejection, saya akan close entry buy dan ambil entry sell pula. Kan? Sebab apa kita nak tunggu kan, peluang dah ada. So, kita close buy macam saya buat dekat GG tadi. Kalau saya perasan, siapa perasan, saya share dekat group. Mi pasal ni kan. Okay, close buy GG, ambil sell. Sekarang sell pun dah profit. Terbaik. So GG saya dah dapat 2.81. Nampak? Kan? Nampak tak? Oh, tak clear. Okay, tengah biru lah. Alright, tengah biru. Saya baru 40 sen tu. Lambat. 40 sen. Okay, saya dah biru 18 dolar. 18 USD. Alright. Okay, so kat mana kita punya stop loss? Okay, kalau kita buy kat sini kan. Buy sini, mana stop loss kita? Okay, stop loss biasanya, kebiasaannya bukan setiap pair sama. Kebiasaannya saya akan letak sama ada kita cari hujung. Contohnya kita buy kat sini, so hujung shadow ni kita plus dengan 30 pips untuk kita set dia punya TP. Dan bermaksud in case kalau price rejection dia main dalam ni, kita masih lagi comforting lah, kita belum lagi cut loss. So SL kita daripada price yang kita entry tu, kita tengok pada hujung shadow, kita letakkan kita punya SL kan. So kalau rejection berlaku, kena kita punya stop loss. Tapi kalau kalau rejection, kalau breakout berlaku, kita kena kita punya stop loss lah. Tapi kalau rejection, kita in profit kan. Sama juga kat atas ni, bila kita ambil entry sell di atas, sell di pucuk kan. So SL kita ialah plus 3 pips daripada harga yang kita entry tu.
Kan kita dah buat kita punya zone ni. So kita ambil hujung shadow tau, hujung price yang berada di hujung shadow, kita plus dengan 3 pip, itu kita punya SL. Alright, so tengok dia bila rejection dia akan mencari zone support. Okay, kita tengok zone support yang kedua tu breakout ke tak breakout. Kalau breakout, kita punya sell ni kita hold saja. Sebab apa? Sebab bila breakout dia akan mencari zone support yang yang sebelum itu. Kan sebelum itu mungkin ada zone support yang lebih rendah daripada zone support yang ini, kita panggil fresh zone. Kan? So bila breakout kita hold lah kita punya sell. Sebab apa? Kita nak close kan, sebab dia kita tahu perjalanan dia masih lagi ke bawah. Okay? Tetapi jika berlakunya rejection pada zone support yang kita marking tadi, berlakunya rejection bermaksud dia akan patah balik ke atas dan kita boleh TP lah. Okay? Profit lock kita punya profit tu dulu. Lock profit kan, withdraw ataupun letak dalam transfer dalam akaun lain, ataupun terpulang lah nak buy lagi dengan double lock ke kan. Terpulang kepada profile trading masing-masing kan. Kalau macam saya awal-awal dulu saya akan lock profit, saya akan transfer dulu. Contoh saya pakai modal 50 USD. Kat sini saya dah buy, dah sell, dah profit dalam 20 USD contoh. So saya 20 USD tu saya transfer kepada akaun lain. Itu memang saya tak usik. Itu ialah profit. So saya guna modal 50 USD ni. Terpulang macam mana cara kita punya pengurusan manajemen kita punya akaun. Alright. Ataupun kita buy double lot kat sini kan. Bila buy double lot, so setiap pergerakan kita dapat double lah. Okay. Sama juga kita buy kat sini, kita tengok pada zone resistance yang kita marking sebelum tu. Okay, sama ada dia reject ataupun dia breakout. Okay, bila berlaku rejection, dia akan turun patah balik kan. So kita TP lah. Kita stop kita punya, close kita punya entry tu. Okay. Dan kita close entry, kita ambil sell pula kan. So macam itulah seterusnya. Jadi kalau zone support ni reject, buy lagi kan. Kalau breakout, hold kan kita punya sell, dia akan turun mencari area yang bawah lagi kan. So benda ni akan berulang-ulang selagi dia masih lagi sideways kan. Ingat selagi dia masih lagi sideways. So teknik yang sell di resistance dan buy di support ni, in case market mendata kan, dia buat apa, laut tenang orang kata. Laut tenang ni biasanya lah dia menunggu news. Okay, menunggu news yang besar. Contohnya NFP kan, FOMC ke hari Jumaat tu ada news yang high impact. Sebelum mula pada Khamis dia akan buat sideways lah. Sama ada di time frame H4 ataupun time frame H1. So investor dia menunggu saat-saat news tu kan. News sama ada USD menguat ataupun melemah. So dalam masa tu dia akan buat pergerakan yang mendata je kan. So dalam menggunakan teknik SNR dalam market tekan mendata tu, kita masih boleh masuk kan. Maksudnya kita buka time frame kecil, kita nampak dia punya pergerakan, dia punya wave dia. Okay. So kita kena pasti zone dan kita entry. Mencari area zone resistance dan zone support ni. Okay. Boleh? So maksudnya kita boleh make profit lah walaupun market tengah sideways. Alright. Okay, ini pula cara-cara entry semasa market tengah trending. Okay, sekarang ni contohnya market tengah uptrend lah. Saya uptrend. Alright. So uptrend, apa uptrend? Kita buat zone support. Dia breakout. Dia terus naik, buat zone support yang baru. Kita buat lah zone support yang baru. Dia breakout lagi. Mencari zone support yang baru lagi. Kita buat zone baru. Dia breakout lagi. Okay. Kalau case breakout macam ni, so kita terus entry buy je di area support lah. Okay. Di zone support. Okay. Macam mana kita nak kenal pasti zone support? Alright. Okay. Ini cara dia. Okay. Kita ni market tengah uptrend kan. Uptrend. So kita buat zone resistance, dia breakout. Bila dia breakout, dia tak terus naik ke atas. Okay. Bila dia breakout, dia akan buat rejection dulu. Dekat time rejection ni kita akan masuk entry. Kan? Saya tunjuk macam mana kan. Ni kita pergi dulu sekali lalu. Alright. Bila dia breakout zone resistance, dia akan mencari zone support ataupun zone resistance yang sebelum tu. Okay. Sekarang dia akan jadi zone yang baru dinamakan zone support. Dan zone ini, zone yang bertindak ni, asalnya zone resistance, sekarang dia jadi zone support. Ini kita panggil zone
resistance become support. Alright, zone resistance become support, kat sinilah harga yang paling ideal untuk kita masuk. Alright. Okay. Bermaksud kita akan masuk harga tu selepas dia buat retracement. Bukan kita terus masuk je. Nampak breakout kan? So cikgu kata, oh kalau breakout dia ke atas. Yes, memang dia breakout, dia akan mencari zone yang baru, resistance yang baru. Ataupun dia akan buat zone yang baru. Tetapi dia akan buat retracement dahulu. Sebelum dia terus naik atas. Okay. Sama juga. Kalau dia nak menurun. Alright. Tengok yang contoh yang sebelah ni. Mana tadi? Okay. Okay, tengok contoh dia tengah menurun kan. Alright, so kita buat zone support. Inilah zone support. Dia breakout zone support, okay, dia akan naik dulu. Memang dia akan buat zone support yang baru. Tetapi dia akan naik atas, dia akan buat zone resistance. Dan asalnya zone support kan. Jadi kita panggil zone support bukan resistance. Bila berlaku punya rejection di zone resistance yang terbaru ni, barulah dia terus junam. Dia terus junam terus. Alright. Nampak tak dia pergerakan kan? Sorry. Okay. Sama ada case tengah uptrend ataupun case tengah downtrend. Bila berlaku rejection, kita tunggu price akan masuk zone kali kedua untuk kita masuk entry. Okay. Kalau uptrend dia akan breakout zone resistance dan dia akan masuk balik, dia buat support yang baru, dia panggil resistance become support. Kalau tengah downtrend, dia breakout support, dia masuk balik zone resistance ataupun zone yang kita panggil support bukan resistance, baru dia terus pergi kan, dia terus membuat perjalanan yang baru. Okay, sama ada downtrend ataupun uptrend lah. Alright, so sekarang kita nak saya nak tunjuk sikit macam mana cara-cara untuk kita makin dengan lebih detail lah. Alright, sekarang kita buka pen. Dia tak ada whiteboard kan? Okay. Alright. Okay. Pertamanya kita tengok dulu untuk okay, market tengah sideways dulu Pisang sideways dulu. Okay. Alright. Contoh kan. Okay, market daripada bawah di atas naik ke atas dan kat sini kalau kita tengok berlakunya rejection, candle rejection, okay, pastinya dia akan mencari support. Okay, sini resistance. Okay, ini ialah support. Right? So bila kita berlaku rejection, dia akan mencari support. Okay, kita tengok screen tak ada rejection. Oh, tak ada. Tak ada. Kenapa tak cakap? Okay. Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak. Satunya price daripada bawah. Alright. Dia akan atas, dia mencari zone resistance. Ni zone resistance Ni zone support. Okay. Bila sampai satu zone resistance ni, okay, dia akan membuat rejection. Okay. Kalau rejection, bermaksud dia akan turun balik mencari zone support. Okay. Ini kita panggil rejection. Malam tu kita dah terangkan apa maksud rejection, apa maksud breakout. Sebelum rejection dia akan naik atas kan. Dia akan turun ke bawah. Alright. Dan bila dia sampai di area support, kita tengok dia reject ke dia breakout. Kalau berlakunya rejection, okay, rejection, bermaksud price akan melantun ke atas. So kat sini entry kita ialah sell lah. Kan? So bila kita entry sell, kita pantau dia akan gerak kan. Kita pantau. Kalau dia reject ke dia breakout. Kalau dia reject, so ini kita punya, kita boleh TP kita punya entry sell tadi. Okay. Sell kan. Sell sini dia dah profit. Berlakunya rejection, so kita akan TP lah. Alright. Tetapi kalau dia breakout, okay, ni rejection. Okay, saya bagi contoh kedua. Dia breakout Allah. Okay, dia breakout Okay. Alright. So price daripada bawah ke atas. Ini dia reject. Okay. Dari bawah. Tetapi sini dia breakout. Dia breakout kan. Okay. So ini
as a support and resistance. Okay. Kita kena pasti dia tengah mendaki. Sampai satu tahap, dia buat candle rejection dan candle selepas tu ialah candle bear kan. Candle bear. Masuk kat sini lah rejection lah. Okay. Ini rejection kita masuk entry sell kan. Sebab dia masa tu dia berada di pucuk lah. Di pucuk kita sell. Okay. Dan price akan turun ke bawah. Bila price turun ke bawah, kita tengok dekat dia menghampiri zone support ni, tiba-tiba dia breakout. Okay. So kalau dia breakout, kalau tadi dia reject kita TP kan. Kalau dia breakout, so kita punya entry sell ni kita biarkan saja. Sebab apa? Sebab dia akan terus turun mencari zone support yang baru. Okay, dia akan buat zone support yang baru. Okay. Alright. Zone support ni kemungkinan price pernah pergi sebelum tu pun ya. Dan kita tengok sebelah kanan, mungkin price pernah ada zone support yang sebelum tu. Alright. So bila dia breakout sini, dia akan terus mencari zone yang support yang sebelum tu. So kalau kita entry sell kat sini, kenapa kita nak TP kan? Sebab dia dah breakout. So kita tunggu. Kalau dia masuk area zone support ni, kalau dia berlakunya rejection, okay, okay, rejection, barulah kita TP kat sini. Alright. Simple tak teknik ni? Okay. Alright. Ni market tengah sideways. Sini dia reject. Dia reject, dia naik atas balik. Kalau reject, bermaksud kita TP, kita ambil sell dan kita ambil entry pertama, sell kan. Alamak. Okay. Sell. Okay. So kita dah TP. Alright. Entry kedua, kita buy. Okay. Buy, tengok dia naik atas. Tengok sampai dalam zone resistance, dia breakout ke dia reject. Kalau berlakunya rejection, so kita perlu TP. Okay, TP. Sini buy kan. Okay. Sebab apa? Sebab bila berlaku rejection, price pasti akan melantun ke bawah. Okay, kalau kita buy ni, kita dah TP. So, 2 kali TP. So, 2 kali TP nak dapat 20 USD kalau entry. Okay, kalau entry size lot 0.01 hingga 0.03 insyaAllah. Kalau PGJ ni insyaAllah. Tapi main di time frame H4 lah. Sorry saya tak beritahu. Kalau main di time frame H4, bila dia buat rejection, zone ni biasanya akan, kalau PGJ lah biasa dalam 70 pip ke atas lah. 50 pip ataupun 70 pip ke atas lah biasanya. So kita dah makan berapa ni kan. So nak dapatkan 15 ataupun 30 20 USD senang-senang je. Alright. Dengan 2 TP kita. 2 entry yang dah profit. Okay. Ni kalau dia reject lah. Kalau dia berlakunya breakout kan. Contohnya di atas berlakunya breakout. So kita hold lah. Hold kita punya buy ni. Kan? Kita hold. Dia pastinya akan terus ke atas mencari zone. Okay, mencari zone support. Zone resistance yang baru. Okay. Mungkin dia pernah sebelum tu pernah ada kan. Kita tengok keadaan. Ataupun kalau tak ada pun, tengok kalau berlakunya rejection. Contoh kan. Dia nak bergerak ke sini, tapi ke tengah jalan ni berlakunya rejection. Selepas itu berlakunya candle bull. Candle bear. So kita dah boleh TP lah. So ini ialah zone resistance kita yang baru. Okay. Jadi faham So macam itulah lantunan harga seterusnya. Alright. Dia akan turun. Tengok kat mana dia turun. Kalau dia turun, kita perhatikan sampai tak zone support ni. Okay. Kalau sampai zone support ni, kita ambil rejection kat sini. Kita ambil buy balik. So dia akan naik atas balik. Okay. Dekat anti-phone nanti kita akan nampak detail. Kita akan nampak macam mana reaksi dia. Macam tindak balas dia terhadap candle, terhadap zone ni. Alright. Okay, boleh faham tak? Ini ialah in case market tengah sideways. Okay, contoh market tengah trending pula.
Saya nak download semua. Saya nak delete semua. Okay. Oh, senang macam ni. Okay. Sekarang market tengah trending. Sama ada trending, trend ataupun downtrend. Okay, kita ambil dulu. Dia tengah macam ni kan. Alright. Oh, tak kena ni. Sini. Okay. Backup dan dia patah balik. Alright. Okay. Ini kebiasaan terjadi. Alright. So ini ialah zone resistant. Ke bawah Inilah zone resistant. Okay. Alright. Zone resistant. Biasa kalau kita buat zone macam ni lah. Okay. So zone resistant ni, bila dia tembus kali pertama, dia breakout kan. Resistant. Okay. Ini support. Alright. Bila dia breakout, dia akan berlakunya candle breakout kat sini. Maksud body dia melepasi lah. Okay. Body dia dah close di atas kita punya zone. Okay. Kalau berlakunya breakout, dia di atas kan. Dia di atas, dia buat zone resistant yang baru. Okay. Resistant baru. Okay. Dan selepas zone resistant baru, berlakunya candle rejection kat sini. Pastikan ada candle rejection Okay. Baru kita tahu itu ialah zone resistant. Alright. Bila berlakunya candle rejection, dia akan lantun ke bawah balik kan. Okay, dia akan lantun, kita tunggu dalam zone resistant ni. Ini rejection. Okay. Tunggu sini, pastinya bila ada rejection dalam zone ni. Alright. Berlakunya rejection. So kat sinilah time untuk kita masuk entry buy. Okay. Kat sinilah kita buy. Okay. Kita buy kat sini. Sebab apa? Sebab bila berlakunya kena breakout, okay, ini zone resistant, dan di atas dia buat resistant yang baru, dia turun bawah, ini kita panggil zone support. Okay, zone support kan? Sebab dia akan buat resistance yang baru dalam zone ni. Okay, alright. Dan zone yang bertindak ni, okay, asalnya zone resistant, sekarang dia jadi zone support. Ini kita panggil zone resistant come support ataupun RBS. Okay. Ini ialah zone harga yang paling ideal untuk kita masuk entry buy. Okay. Sebab apa? Sebab memang sifat candle. Bila berlakunya kenaikan, pastinya ada sedikit retracement. Jadi cuba tengok, buka balik MT4, tengok balik, kaji balik apa yang saya beritahu ni. Bila berlakunya breakout, pastinya 80% lah berlakunya rejection dulu ataupun retracement dulu sebelum dia naik balik. Okay. So secara logiknya kat sini, alright, bila buyer menguasai market, bila buyer berada dalam market, kan, buyer menolak harga tu kepada harga yang lebih tinggi sampai satu harga, okay. So, okay, sampai sini kan. So dalam proses kenaikan ni, buyer dengan seller masih ada dalam market. So seller pun masih ada. So dalam ni, buyer menolak seller untuk naik ke atas. Dan sampai satu tahap, okay, seller akan menguasai market sekejap sebelum buyer terus menguasai market. So kat sini berlakunya retracement. Kan? Ataupun dalam teknik setengah time dia panggil order yang tertinggal. Ataupun zone apa dia panggil, QS zone Saya tak ingat apa dia panggil. So maksud retracement dia kat sini. Okay, dia retracement dia. Sebelum dia membuat kenaikan. Dia akan membuat penurunan dulu sedikit. Dia akan mencari zone yang sebelum tu dipanggil zone resistant. Sekarang dia akan jadi zone support. Alright. Kat sini barulah berlakunya rejection dan dia terus membuat kenaikan. Okay. Sama juga case kalau dia breakout ke bawah. Sama juga case dia. Okay. Alright. Okay. Ini ada satu zone. Okay. Sebab apa saya pakai zone? Sebab saya nak tengok dia punya maksudnya hitam. Biru pula.
Okay. Sini berlakunya kena rejection. Alright, dia daripada bawah, atas, bawah, atas. Dan kat sini berlakunya penurunan dan sinilah kena breakout. Dan body, bila body melepas zone, kena breakout lah. Alright. Zone dan kat sini berlakunya kena rejection, bermaksud ini ialah zone support kita. Zone support yang baru. Alright. So selepas zone support ni berlaku rejection, dia buat retracement ke atas. Kan? So zone ni asalnya zone support. Okay, bila dia buat retracement, dia buat rejection je dalam zone retracement ni. Okay, kita dah boleh sell. Alright. Okay, ini kita bagi zone ni asalnya zone support, sekarang dia jadi zone resistance kan, betul tak? Sebab apa? Sebab dia harga tertinggi untuk next wave kan, gelombang seterusnya. Okay, so zone yang bertindak ni dia panggil zone support become resistant. Okay, asalnya zone support, sekarang dia jadi zone resistant. Okay, resistant. So support become resistant, ini harga yang paling ideal untuk kita masuk entry sell. Alright, harga untuk ideal untuk entry sell, dan kita boleh bertahan lah insyaAllah. Kalau berlakunya breakout macam ni kan, ataupun breakout macam ni, so price akan mula buat trending. Alright, kalau ni uptrend kan ke atas, ini downtrend ke bawah, dan insyaAllah cubalah bertahan dengan entry ni. Bila kita masuk entry dalam zone RBS ataupun SBR ni, cubalah bertahan. So dia akan membuat perjalanan jauh sebenarnya. Okay, kita just hold je kita punya entry tu. Okay. Nah, tetapi ingatlah, bila dia breakout kan, dia akan patah balik. Okay, ni zone sebelum dia buat kenaikan. Right? Sama juga, bila dia breakout, okay, dia akan patah balik sebelum dia buat penurunan ataupun penerjunan dia. Okay. Okay, faham ke? Tik faham tak Latif? Latif, kita ada Nasiron, Tuan Aiman, Fong. Right? Kita faham tak? Saya rasa agak simple dan direct lah. Okay. Menggunakan teknik SNR ni, support resistance ni, sebenarnya kita dah boleh buat profit. Okay. Tengok saya punya profit yang saya buat tadi Okay, saya share sikit lah sebab alang-alang kita dah masuk teknik ni. Okay, sekarang kita pergi kepada MT4 sekejap. Tengok kenapa saya share, kenapa saya masuk entry sell untuk PGJ. Nampak? Kenapa saya masuk sell GJ? Ada siapa boleh bagi tahu saya tak? Kenapa saya masuk sell? Saya pakai naked lah, naked. Mana naked? Tak ada naked. Saya delete semua indikator. Okay, semua saya delete indikator. Alright. Okay, kenapa saya sell GJ? Saya tengah profit pun. Kenapa saya sell? Buka dekat time frame MT4 masing-masing. Kenapa saya sell GJ? Nampak tak? Sini nampak clear kan? Ini nampak clear. Okay, boleh beritahu saya kenapa sell GJ? Mi. Masuk zone. Mana ni? Zone apa Mi? Siapa boleh jawab? So siapa je? Support become resistant. Right. Okay, kita makin dulu. Okay, sekarang price tengah naik kan? Dia naik dan satu zone. Okay. Apa tu suara macam robot tu? Naik. Dia buat satu zone support. Okay, bila zone support, ini point kenapa saya sell GG tadi. Register lah cikgu yang tu. Sorry, resistant, betul. Terima kasih, siapa betulkan tu? Betul, wah. Alright, sorry so resistant. Okay. So, bila zone resistant, rejection kan? Pasal tak? Ada rejection ni. Okay, bila rejection wujudnya candle bear. Okay, so saya marking daripada hujung shadow ke body, tarik ke kanan. Alright, dan dia turun kan? Dia buat satu zone kat sini, dia panggil zone support. So kita marking balik zone support. Okay.
Betul lah ni. Aduh. Sorry? Alamak. Saya punya internet saya terus. Atik okey atik lah. Aduh atik. Okay. Alright. Oh, saya jadi TP ni. Saya tengah alih TP tadi. Apa letak je mana-mana TP. Sini boleh. Okay. Nampak? Dia breakout kan. Candle merah ni sebatang merupakan candle breakout. Okay. Kita makin. Color-color pun tak apa. Biar color kita nak faham. Okay. Yang warna orange ni. Saya makin ni ialah candle breakout. So bila candle breakout. Dia akan turun dulu. Kan? Dia turun. Lepas tu dia naik balik. Dia buat retracement kat sini. Ini zone support yang baru. Okay. Tukar color merah. Tu kira TP lah cikgu kan? Sorry? Tu kira TP lah kan? Boleh. Nak set TP pun boleh. Tapi tengoklah kalau okay. Ini sekarang baru berlaku rejection. Dia masuk zone. Berlakunya candle rejection dalam zone. Okay. Macam saya cakap tadi, bila candle rejection dalam zone, kita masuk sell. Alright. Sell. TP kita pun boleh TP kat sini. Tetapi saya masih cuba bertahan bila price turun nanti. Okay. Bila dia berada di kawasan ni, saya akan perhatikan sama ada dia break ataupun dia reject. Kalau dia breakout, okay. Maksud dia akan Bawah lagi. breakout maksud dia akan mencari zone yang ini kan. Tuhan. Okay. Ini. Okay. Kalau dia breakout zone ni lah. Tapi kalau dia reject zone ini, dia buat shadow je panjang kan. Dalam zone saya terus dah TP lah. Okay. Tapi kalau dia breakout, saya akan tunggu zone ini. Masalah. Okay. Itu punya key dia. Okay. Sama juga. Okay. Alright. So keadaan dia macam saya kata nak next. Okay. Sini lah. Okay. Sekarang dia di atas, dia dapat zone, dia turun. Okay. Dan dia naik balik. Okay. Sebelum tu ada bukan. Salah. Okay. Dia di atas. Dia turun sini. Kan. Dia datang balik. Dia breakout. Dan sekarang dia berada di sini. Kan. Dia berada di zone ini. Okay. Alright. Saya nampak sini adanya rejection. So saya sell. Okay. So SN ialah di atas zone lah. SN kita ambil 3 pip dan TP kita ialah TP pertama sini. Boleh TP pertama. Dan TP kedua kalau dia terus breakout, TP 2 ialah sini kan. Sebelum tu ada price pernah pergi kan. TP 2 ialah sini lah. Alright. Cikgu SL selalu cikgu tak apa. TP 2 sini. Okay, kalau pair GJ biasanya kita ambil lah. Perbezaan sini kita ambil 3 pip. 3 pip? Oh, lepis Alright. Untuk kita. Dan ambil. Kita letak kita punya SL. Okay. Dan biasanya lah kalau dia breakout zone ni, dia terus ke atas je kan. So, buat apa kita nak simpan TP jauh-jauh kan. Dia terus. Tapi tengok broker juga. Kalau setengah broker tu kalau split yang halus, tak lepas kan. Tengok berdasarkan pemilihan broker masing-masing. Kalau contohnya broker yang split besar. Split halus pula. Broker yang split besar tak lepas dengan TP tu. Terpulang lah, boleh ambil 5 pips ke kan. Boleh ambil 10 pips ke kan. Pulang kepada cara trading masing-masing. Okay. Alright. Boleh Okay. Ada persoalan. Clear. Alamak. Silap tekan lah. Alright. Boleh faham tak? So itu ialah untuk teknik SNR. Kita ada satu lagi slot untuk SNR. Saya pergi kepada slot advance. Itu kita set malam besok ataupun tengok balik jadual. Saya rasa malam besok kot. Kita pergi kepada advance untuk SNR. So saya ada lagi satu slide. Dalam tu memang kita nak cari sharp entry lah.
So macam mana kita nak kenal pasti zone tu valid ke tak valid, breakout ke kan. So kita main pula mati time frame. Kalau kita tengok zone reject di time frame H4 kan, kita buka time frame H1, kita buka time frame daily M15, M30 untuk kita mencari sharp entry. So ini ialah teknik yang advance. Teknik yang ditunggu-tunggu oleh ramai trader lah. Sebenarnya teknik ni saya tak buka kepada semua kelas lah. Okay, sebelum ni macam saya cakap, tahun-tahun lepas saya banyak buat kelas yang free. Okay, so teknik ni saya tak buka. Saya buka kepada kelas berbayar sajalah untuk bagi specialist lah kat dia orang kan. So supaya entry tu sharp. Bukan kata tak ada floating juga, tetapi floating tu lagi rendah daripada kita entry menggunakan just kita filter satu time frame kan. Macam tadi kan, H4 terus entry kat situ. Kalau kita nak mencari sharp entry, kita boleh buka time frame yang lebih kecil, yang 15 contoh, untuk kita filterkan dia menggunakan RSI dengan BBMA. Dengan BB, Bollinger Band. Nak tercakap lah pula kan. Patutnya benda ni malam besok saya dedahkan rahsia tu kan. So macam mana saya mengkaji benda ni dah lebih daripada 2 tahun. Untuk macam mana dia nak bagi betul-betul pucuk lah untuk kita masuk market. Alright. So itu kita akan filter dia dengan RSI dengan Bollinger Band. Okay. So itu untuk kelas akan datang. So untuk kelas malam ni saya rasa untuk kelas intermediate ni kita dah kena pasti cara nak makin zone. Kita dah tahu basic untuk kita masuk time market tengah sideway. Kita pun dah tahu macam mana kita nak masuk time market tengah trending, uptrend ataupun downtrend. So kita tunggu berlakunya retracement ataupun price akan masuk zone yang kali kedua untuk kita masuk entry, dan seterusnya kita tengok kita punya TP kita macam mana. Kalau breakout zone yang kita tanda sebelum tu, so kita hold lagi kan. Tapi bila berlakunya rejection, kita dah boleh TP. Alright. Okay, kalau ada soalan saya buka soalan. Kalau tak, saya akan buat analisa dan saya akan share dalam group tu. Okay, untuk sama-sama.